Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insyiqaq ayat 9. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Maksudnya dia akan kembali kepada keluarganya di syurga dalam keadaan senang kerana merasa gembira atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, yakni dengan tangan kirinya dari arah belakangnya, maka dia akan berteriak, celakalah aku, iaitu kerugian dan kebinasaan. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir, yakni dalam keadaan senang dengan tidak memikirkan akibat yang akan diterimanya, serta tidak juga takut terhadap apa yang akan diterimanya kelak, sehingga kegembiraan yang sangat sebentar itu diganti dengan kesedihan yang berpanjangan. Innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabbnya. Artinya dia meyakini bahawa dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mengembalikannya setelah kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala inna rabbahu kana bihi basira, bukan demikian yang benar, sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya. Yakni memang benar Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya kelak sebagaimana dia telah memulainya, serta memberikan balasan atas amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk, kerana sesungguhnya dia maha melihat, iaitu maha mengetahui lagi maha mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita taufik untuk menggunakan waktu yang diberikan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita mengetahui betapa kurangnya kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada waktu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita, akan tetapi tidak digunakan untuk maksudnya atau untuk matlamat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Pada pengajian yang lalu kita bahaskan beberapa ayat sebelum daripada wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita bahaskan daripada ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan berusaha dengan bersungguh-sungguh sehingga kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjarkan atas segala apa yang kamu usahakan, yang kamu lakukan di atas dunia ini, baik yang buruk ataupun yang baik. Sama ada amalan yang baik akan diganjarkan dengan ganjaran yang baik sesuai dengan amalannya, dan amalan yang buruk akan diganjarkan, akan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ada pun orang-orang yang diberikan buku catatannya di tangan kanan, maka orang-orang seperti ini adalah orang yang akan mendapat kegembiraan yang abadi. Ini merupakan satu petanda yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu diberikan buku catatannya daripada tangan dengan kanan, yakni dia ambil buku catatan tersebut dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang mana dia akan dihisab dengan penghisapan ataupun dia akan diperhitungkan atas segala amal perbuatannya itu dengan perhitungan yang ringan. Dan di sini perhitungan bukanlah seperti perhitungan ataupun perkiraan dengan teliti, akan tetapi hanya sekadar mengatakan bahawa ini kamu pernah lakukan ini, kamu pernah lakukan itu dan sebagainya. Maka ini merupakan perhitungan yang ringan. Perhitungan yang ringan hanya dipersembahkan kepadanya apa yang telah dilakukan di alam dunia, bukan dipersoalkan. Ini apabila seseorang itu dipersoalkan, maka di situ ditakuti ataupun itu merupakan tanda-tanda dia akan diazab waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Dan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di kalangan umat yang terdahulu, ada mereka-mereka yang bukan hanya tidak dihisab dengan hisab ataupun dengan perhitungan yang ringan, bahkan mereka tidak dihisab secara total. Yakni khalas, hatta amalan-amalan yang dilakukan itu tidak dipersoalkan, tidak dipersembahkan kepada mereka. Khalas, najah, ini dah tahu dia lulus tanpa perlu dipersoalkan, tanpa ada apa-apa persoalan. Naam. Fala yuqaf li mizan wala li muhasabah. Mereka tidak akan diperiksa ataupun diberhentikan untuk ditimbang amalan mereka ataupun dipersoalkan ataupun diperkira apa yang telah mereka lakukan. Wa fil ummah minhum 70,000. Dan seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dan kalau kita tengok daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang menghadiri Hajjatul Wada' bersama baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada kurang lebih 120,000, kurang lebih 120,000 orang sahabat Nabi yang mengerjakan haji bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, yang berdiri di padang Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana padang Arafah itu tempat di mana diampunkan segala dosa, baik yang kecil ataupun yang besar. La ilaha illallah. Maka yang selayaknya untuk mendapat tempat 70,000 yang pertama ini adalah di kalangan mereka. Yang selayaknya untuk mendapat tempat daripada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab ini adalah mereka. Akan tetapi Nabi SAW tidak pernah lupa untuk memikirkan tentang sahabat-sahabatnya, tidak pernah lupa untuk memikirkan tentang umat-umatnya. Yakni Nabi SAW, yakni syab, yakni orang yang pantas fikirannya, yang sangat cerdas. Maka apabila diberikan 70,000 tiket itu, maka tidak diambil semata-mata. Maka Nabi SAW dengan darjatnya ataupun dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tingkatan darjat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menggunakan kuasa ataupun pangkat yang diberikan itu untuk minta syafaat kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastazadtu rabbi, aku minta tiket lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ya Rabb,
Seakan-akan ya Rab 70,000 itu tak cukup. Umat aku ramai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi dihantarkan sebagai rahmat ke sekalian alam. Dan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi dah meninggalkan kita 1430 tahun lebih, yakni berapa ramai manusia yang telah hidup dan meninggal, yakni daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, qal fazadani ma'a kulli wahidin min 70,000 70,000. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan permintaan yang diminta oleh Rasulullah, yakni ditambah setiap satu orang daripada 70,000 itu 70,000 orang. Maksudnya 70,000 kali 70,000 kurang lebih kalau matematik saya betul, dekat 5 juta, 4.9 bilion, afwan, bukan juta, bilion. La ilaha illallah. Naam. Itu pun Nabi SAW mengatakan, ya Rab, aku nak lebih daripada itu. Itu pun Rasulullah SAW mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan lebih daripada itu. Kerana apa? Nabi SAW mengetahui dan kerana umatnya itu dipenuhi dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Daripada pewaris-pewaris Nabi SAW ini, banyak orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dipinta lagi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, hasayat min hasayati rabbi, yakni ditambahkan daripada kemurahan, kedermaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana penambahan itu tidak diketahui. Maka dengan ini kita dapat seakan-akan diberikan harapan kepada kita untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, pilihlah kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Yakni daripada pemberian Allah yang ini, kita rasa barulah kita layak untuk nak berada di dalam golongan orang-orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab, kerana ini daripada pemberian khusus ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu kita tidak layak untuk dapat tiket free itu, walaupun kita tahu kita tak layak untuk nak dapat tiket free itu, tapi disebabkan permintaan, disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lupa kepada umatnya, maka kita ada harapan untuk mendapat daripada tiket tersebut, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ya Rabb, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberi. Al-mu'ti la yu'ti wa la yubali. Seorang pemberi yang apabila memberi sesuatu pemberian tidak pernah kisah apa yang diberikan. Subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan ini juga merupakan sifat Nabi SAW. Sifat apabila memberi sesuatu perkara itu tidak pernah kisah apa yang diberi, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini membalas segala budinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kita yang telah meminta daripada Allah Subhanahu wa taala permintaan yang luar biasa ini, dan permintaan tersebut dikurniakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada sini kita dapat mengetahui bahawa tidak ada seorang pun yang dapat berkhidmat kepada kita setiap daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk berkhidmat kepada kita seperti mana khidmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang ambil perhatian terhadap kita seperti mana Rasulullah. Memberi perhatian kepada kita. Tak ada orang yang pernah beri manfaat, beri pertolongan kepada kita seperti mana pertolongan yang telah diberikan Rasulullah kepada kita. Tak ada orang yang kisah tentang diri kita seperti mana kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kita, bukan hanya di dunia, bahkan di barzakh, bahkan di padang mahsyar, bahkan sehinggalah kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang lebih kasih dan sayang kepada kita melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan selayaknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkara tersebut, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sesungguhnya nabi itu adalah lebih layak, yakni hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang perlu kita tunaikan adalah lebih utama daripada hak kita ke atas diri kita sendiri, iaitu yakni jasa yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar ke atas umatnya, sehingga kita lebih layak untuk iaitu menunaikan hak baginda sallallahu alaihi wasallam. Hak terhadap baginda lebih utama daripada kita menunaikan hak terhadap diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana apa yang telah diberikan, apa yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mampu untuk lakukan. Tidak ada seorang pun yang mendapat kelayakan, mendapat keizinan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada negara yang boleh mampu memberi pertolongan seperti pertolongannya Rasulullah. Tidak ada negara-negara besar, superpower, negara-negara yang dikatakan superpower ini, tak ada satu pun yang mampu untuk memberikan pertolongan seperti pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta para ulama, hatta para sulaha, orang-orang salih tak mampu untuk memberikan pertolongan seperti pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah ketua segala ulama, ketua segala orang-orang salih, ketua segala nabi dan ketua segala rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setiap malam di dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lupa untuk berdoa kepada kita. Setiap daripada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak pernah lupa untuk mendoakan kita dan memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dirahmati oleh Allah, agar kita diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dalam solatnya, maka beliau teringat ataupun melalui daripada ayat berkenaan dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, maka mereka adalah di kalangan aku, wa man asani, dan mereka-mereka yang mengingkariku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan Nabi Isa pula menyebutkan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku dapat memberi penyaksian ke atas mereka, iaitu ke atas umat aku, selagi mana aku berada bersama mereka, yakni selagi mana aku hidup, kata Nabi Isa, yakni aku dapat menjadi saksi ke atas mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Adapun selepas kewafatan aku, maka engkaulah ya Rabb yang akan menjadi pengawas, yang akan mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya engkaulah yang akan menjadi saksi ke atas setiap perkara, setiap sesuatu. Kemudian Nabi Isa menyebutkan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Rabb, kalau engkau mengazab, menghukum daripada mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka ini adalah daripada hamba-hamba kamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jikalau engkau mengampuni mereka, memaafkan kesalahan mereka, sesungguhnya engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maka ayat ini telah menghilangkan rasa mengantuk daripada mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menghilangkan rasa mengantuk, bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menangis dengan banyak, sehingga banyaknya menangis itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salam untuk turun dan bertanya kenapa, apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka Jibril alaihi salam pun turun. Allah suruh Jibril bertanya, sedangkan Allah Maha mengetahui tentang keadaan ataupun tentang apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Akan tetapi sebagai satu kemuliaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu tanda prihatinnya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihantar Jibril untuk bertanya keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah menghantar kepada aku untuk bertanyakan keadaan kamu, kenapa kamu menangis, sedangkan Allah Maha mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, aku telah membaca daripada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim bersama umatnya, Nabi Isa bersama umatnya. Maka aku teringat akan keadaan umat aku, apa yang akan berlaku kepada umat aku selepas kewafatan aku, dan apa yang akan berlaku kepada umat aku pada hari kiamat nanti. Dan disebabkan kerisauan aku tentang keadaan umat aku selepas ketiadaan aku di alam dunia ini,
dan keadaan apa yang akan terjadi kepada mereka di akhirat nanti membuatkan aku menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala telah maka Jibril alaihi salam telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhabaran, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdika fi ummatika walan nasu'aka fihim, sesungguhnya kami akan menggembirakan hati kamu terhadap umat kamu, iaitu kami akan menjadikan umat kamu itu gembira, yang mana kegembiraan mereka itu akan membuatkan kamu gembira, iaitu kami akan memberikan keselamatan, kami akan berikan pengampunan, kami akan berikan kepada umat kamu ini perkara-perkara yang menyebabkan mereka ini diringankan ataupun dilepaskan daripada azab. La ilaha illallah. Walan nasu'aka fihim, dan kami tidak akan menyebabkan kamu risau, kamu sengsara, kamu sedih, kamu gelisah kerana apa yang berlaku kepada umat kamu. Maka Jibril alaihi salam telah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan khabar gembira, dan ini kurang lebih makna ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sesungguhnya Tuhan kamu akan memberikan kepada kamu sesuatu pemberian sehingga kamu redha. Dan keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar keseluruhan ataupun kebanyakan daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam itu akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat juga bahawa Sayyidatina Aisyah satu hari mendapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu hari berdoa kepada Sayyidatina Aisyah ataupun untuk Sayyidatina Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah ampunkanlah dosa Sayyidatina Aisyah, apa yang telah lalu, apa yang akan datang, apa yang dibuat secara terang-terangan, apa yang dibuat secara sembunyi, apa yang dizahirkan, apa yang disembunyikan. Maka doa itu telah menyebabkan, menggembirakan hati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan kegembiraan yang luar biasa, sehingga Nabi bertanya, kenapa kamu gembira dengan luar biasa wahai Aisyah? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak gembira sedangkan doa ini datang daripada kamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wallahi, demi Allah, inilah doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam untuk umatku. Ini adalah doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam kepada umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa untuk berdoa untuk kita, sedangkan kita kadang terlupa untuk mendoa untuk diri kita sendiri. Rasulullah tak pernah doa untuk diri kita, untuk setiap satu daripada umatnya. Akan tetapi terkadang kita sendiri tak doa untuk kita, bahkan kita menzalimi diri kita dengan lalai daripada Allah, dengan tidak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menghidupkan daripada ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Jadi daripada sini kita tahu tak ada orang yang sudah berkhidmat ataupun yang mampu berkhidmat yang dapat memberi pertolongan kepada kita seperti pertolongan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hak Rasulullah merupakan hak yang paling agung untuk kita tunaikan selepas haknya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala budi dan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kita dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Naam, jadi fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang-orang yang diberikan buku catatannya di tangan kanan, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga, orang yang amalan baiknya itu lebih berat daripada amalan buruknya, maka dia akan diperhisabkan dengan perhitungan yang ringan, yang mudah. Dan ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, seperti mana ada juga di kalangan mereka di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, wal iyaz billah tabaraka wa taala. Ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Yang ini daripada pada mahsyar itu malaikat yang penjaga neraka Malik terus ambil daripada pada mahsyar, terus dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita, orang-orang kita kasihi untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka akan kembali
kepada ahli keluarganya dengan keadaan gembira. Mereka akan kembali kepada kaum keluarganya dengan gembira. Yang ini siapa kaum keluarganya? Kaum keluarganya yang berada di dalam syurga. Yang ini orang ini akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada ahli keluarganya yang berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ahli keluarga dia yang khusus yang berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah isterinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan ketaatan di dunia, dan juga hurun ain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ahli keluarga dia yang khusus di dalam syurga. Iaitu ahli keluarga dia yang khusus yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia akan menjadi daripada ahli keluarga dia yang khusus di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana sewaktu di dunia itu dia hidup bersama ahli keluarganya dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan kehidupan bersama keluarganya, bersama ahli keluarganya, bersama pasangannya, bersama anaknya atas dasar takut akan Allah Subhanahu wa taala, taat daripada segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggal daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka sayangi. La ilaha illallah. Naam. Dan untuk menjalankan kehidupan di dunia ini seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang apabila diajak untuk kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ahli keluarga kita cakap kita plan untuk buat ni ataupun untuk kerja kahwin anak begini dan sebagainya, maka apa-apa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajak ataupun yang disuggest, dianjurkan oleh ahli keluarga kita sebagai ketua keluarga ataupun orang yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kita perlu berani untuk mengatakan apa yang boleh dilakukan boleh, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dilarang. Apa perkara-perkara, gambar-gambar, cerita-cerita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat, maka kita perlu put our foot down. Perkara-perkara yang tidak boleh dilihat jangan dilihat. Perkara-perkara yang tidak boleh didengar daripada perkataan-perkataan kotor ataupun daripada perkara-perkara yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat, untuk didengar, untuk diperkatakan, maka perlu untuk kita jadikan rumah kita ini daripada rumah-rumah ahli syurga. Kerana apa? Kerana apabila rumah-rumah kita ini hidup dalam keadaan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kita akan bersama di syurga. Dan itu merupakan salah satu syarat kalau kita nak bersama di syurga nanti, maka hendaklah kita bersusah payah sedikit di dunia ini untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahirnya nampak susah, akan tetapi hakikatnya adalah kebahagiaan, hakikatnya adalah kebahagiaan selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang tidak mahu menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa ahli keluarga dia nak dibuat, apa-apa yang kawan-kawan dia buat, yallah ala tul, yakni boleh saja, semua yes, tak ada no. Macam orang yang sangat baik, yakni orang cakap benda-benda yang tak betul, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya, semua dia okey je. Hatta terkadang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang pada segi zahirnya mendatangkan kegembiraan, wal iyaz billah, ni terutamanya untuk orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ahli keluarganya ini dengan alkoholnya, dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah daripada dadah dan sebagainya, yang mana mereka inginkan kegembiraan daripada perkara-perkara tersebut, tapi pada hakikatnya itu merupakan perkara yang akan mendatangkan mudarat, akan mendatangkan kegelisahan yang selama-lamanya di akhirat nanti. La ilaha illallah. Naam. Maka akan dikatakan kepada mereka, kamu di dunia ingin mencari daripada kegembiraan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang ini di akhirat tak ada kegembiraan untuk kamu. Sibuk kamu nak mendapatkan kegembiraan di dunia dengan melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti takkan ada apa-apa kegembiraan untuk kamu, wal iyaz billahi tabaraka wa taala. Naam. Maka celakalah orang-orang yang mencari kegembiraan di dunia dengan melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana di akhirat mereka akan diharamkan daripada bergembira
bersama ahli keluarga mereka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kegembiraan kita itu dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kegembiraan kita, perkara yang menggembirakan kita itu adalah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis zikir, yakni menghidupkan suasana agama di dalam rumah kita, dijadikan rumah kita ini seperti madrasah-madrasah yang mana di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang mana di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Naam, kerana apa? Kerana setengah daripada orang-orang yang diharamkan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka akan diperindahkan perkara-perkara yang buruk bagi mereka. Akan diperindahkan perkara-perkara yang buruk buat mereka, sehingga perkara-perkara yang salah, yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka menganggap sebagai perkara yang baik, sebagai perkara yang menggembirakan. Akan tetapi pada hakikatnya itu adalah satu kerugian buat mereka, dan ini adalah untuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, kami akan memperindahkan amalan mereka sedangkan mereka itu berada dalam keadaan amah, yakni keadaan yakni tidak melihat sesuatu perkara itu secara hakikatnya. Mereka tertipu dengan perkara-perkara dengan syaitan. Mereka ditipu dayakan oleh syaitan. Apakah tanda orang-orang yang ditipu oleh syaitan? Orang yang ditipu oleh syaitan ni adalah, antara tanda-tandanya adalah walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang yang kafir, mereka ini mengambil kenikmatan dunia ini dan makan dan mengambil apa-apa bergembira dengan perkara-perkara dunia ini seperti orang-orang seperti binatang, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala, dan penghujung mereka adalah api neraka, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. La ilaha illallah. Mereka tidak ada maksud hidup yang sempurna, yang baik dalam kehidupan di dunia. Mereka tak tahu kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu siapa yang menciptakan mereka dan kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Naam. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mendapat buku catatan mereka daripada belakang mereka, iaitu disebabkan tangan kanan mereka seperti yang kita telah sebutkan diikat ke leher mereka, maka apabila mereka ingin mengambil buku catatan mereka itu akan diambil daripada tangan kiri dan daripada belakang mereka, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Fasawfa yad'u subura, dan mereka akan mendoakan kehancuran ke atas diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana apabila dapat buku catatan daripada tangan kiri, mereka tahu mereka itu telah fail, telah gagal dalam kehidupan di dunia. Itulah kegagalan yang hakiki. Ini bukan apabila kita ambil report card dalam keadaan iaitu merah dan sebagainya, akan tetapi kegagalan yang hakiki adalah apabila kita diberikan buku catatan itu dengan tangan kiri, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Fasawfa yad'u subura, maka mereka akan mendoakan kehancuran buat diri mereka sendiri. La ilaha illallah, dengan mengatakan ya wailah, ya halakah, ya subura. Mereka akan menjerit, waliyadzubillah, menjerit, memanggil ataupun mendoakan kehancuran buat diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan tersebut di hari kiamat nanti. La tad'ul yawma thuburan wahidan. Jangan kamu mendoakan kehancuran ke atas diri kamu dengan satu doa sahaja. Bahkan doalah dengan doa kehancuran yang banyak, kerana kamu tidak dapat melepaskan diri daripada azab yang akan hukuman yang akan dikenakan ke atas kamu, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Tidak ada apa-apa yang mampu untuk menyelamatkan kamu daripada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana telah diterangkan kepada kamu di dunia, telah diberikan peringatan, telah diberikan amaran, telah dihantar sebaik-baik rasul kepada kamu, telah diberikan sebaik-baik kitab kepada kamu,
telah dihantar pewaris-pewaris Nabi untuk memberikan peringatan kepada kamu, akan tetapi kamu meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu meninggalkan daripada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kalau kamu nak menangis sehingga kamu puas pun, menangislah, kerana tangisan itu tidak akan membawa sedikit pun manfaat bagi diri kamu. Kerana pada waktu yang sepatutnya kamu menangis, kamu tak menangis. Kalau kamu menangis di dunia, maka tangisan itu akan memberi manfaat di akhirat nanti. Kalau kamu menyesal di dunia, penyesalan itu akan memberi manfaat di hari kemudian. Akan tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak menangis di dunia, maka tangisan dan penyesalan di akhirat itu tidak akan membawa apa-apa manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum, tidakkah aku telah berikan kamu umur, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang mana umur itu dalam jangka masa umur kamu di dunia itu, jikalau kamu ingin mengambil pengajaran, ingin mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kamu mampu untuk mengambil iktibar, kamu mampu untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang kepada kamu waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu peringatan, warner, orang yang memberi amaran. Disebutkan dalam tafsir juga, waja'akumun nadhir, an-nadhir ini disebutkan adalah asyayb, iaitu rambut putih. Yang ini apabila kita dah start ada rambut putih, itu merupakan satu peringatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yakni kita ni dah patutnya bila dah ada rambut putih, dah perlu untuk bersiap sedia untuk menuju untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita punya persediaan, adakah kita punya bekalan telah cukup untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sibukkan bekalan untuk hari tua, kita sibuk plan untuk bagaimana kita akan berhenti kerja dan sebagainya pada umur 50, 60, akan tetapi kita tak sibuk untuk plan, tak sibuk untuk nak buatkan bekalan yang cukup apabila kita meninggal dunia wal-iyadzubillah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia punya akibat daripada perkara tersebut? Wayasla sa'ira, yakni mereka akan memanggil ataupun berdoa untuk kehancuran diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana mereka akan dibakar di dalam api yang sa'ir yang menjulang. Ada riwayat yang membacakan wayusalla, ada yang baca wayasla, ada yang membaca wayusalla, iaitu seakan-akan dipanggang, dibakar sehingga terbakar. Nah, dibakar sampai panggang dan sampai masak, dan apabila masak akan dikembalikan balik kulit itu sehingga diazab lagi. Wa kanu idza awqadu naran wa ja'ala laha ukhdudan fil ard wa adkhala syah yaqulun syah masaliyah. Naam, dalam bahasa Arab ataupun dulu orang Arab kadang-kadang dia masak kambing dalam tanah. Jadi dia korek tanah, dia letak arang kat dalam tanah tu, dalam perut tanah, dalam bumi, maka dia letakkan kambing di dalam bumi dan ditutup. Maka itu kambing dia panggil syah masaliyah daripada perkataan yasla, iaitu dipanggang ataupun dibakar. La ilaha illallah. Naam, jadi api yang membakar. Wa yasla sa'ira, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan api itu, dipanaskan api tersebut 1000 tahun hatta marat, sehingga menjadi merah, dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga menjadi putih, dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Maka api neraka itu adalah hitam legam, la yutfa lahibuha, yang mana baranya tidak akan boleh dipadamkan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada api neraka. Naam, innahu kana fi ahlihi masrura. Yakni orang-orang seperti ini, mereka bergembira di dunia itu dengan ahli keluarga mereka. Yakni mereka berfoya-foya, mereka ketawa di dunia ini, mencari kegembiraan, mencari kerihatan, mencari kesenangan di dunia ini dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak tahu hakikat kegembiraan itu hanyalah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, man sarrathu hasanatuh wa sa'at sayyi'atuh fadzalikal mu'min. Orang-orang yang amalan baiknya itu menggembirakan dirinya dan amalan buruk itu menyedihkannya, yakni mendatangkan kesedihan, mendatangkan kegelisahan di dalam hatinya, maka itulah hakikat orang mukmin. Maka hakikat kegembiraan itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin, dan hakikat
kesedihan itu adalah apabila kita bermaksiat ataupun kita tergelincir dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafrah bima yuqarribu ila Allah. Kita akan gembira perkara-perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira apabila kita dipilih untuk hadir ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ke rumah Allah. Kita gembira apabila kita dipilih untuk menghadiri daripada majlis ilmu. Kita gembira apabila kita dipilih oleh untuk menghadiri daripada majlis zikir dan sebagainya, kerana itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbezaan di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Orang kafir dia bergembira dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dapat memuaskan daripada hawa nafsu mereka. Tapi kita orang mukmin, kita bergembira dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar yakni ikut hawa nafsu. Bukan apa-apa hawa nafsu kita kata, oh ni best, ni gembira, ni bagus. Tak, kita tak ikut. Apa yang Allah kata bagus, apa yang Allah kata best, itu yang akan kita kata bagus dan best. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap ataupun orang-orang yang tidak ingin untuk berjumpa dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka rida dengan kehidupan di dunia. Mereka rasa berpuas hati dengan kehidupan dunia, dan kalau boleh tidak ingin sakit dan tidak ingin mati daripada kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka tenang di dunia, kononnya tenang di dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka ini sifat mereka lalai daripada ayat-ayat kami, lalai daripada Al-Quran, lalai daripada ajaran-ajaran Islam. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka kerana apa yang mereka telah usahakan di dunia. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Masa dekat dunia ketawa terbahak-bahak, waliyadzubillah. Akan tetapi itu bukanlah hakikat kegembiraan. Kadang-kadang orang tunjuk je, dia ketawa terbahak-bahak, tapi pada hakikatnya hati mereka sedih. Pada hakikatnya hati mereka itu tidak gembira. Pada hakikatnya mereka hanya cuba untuk hilangkan stres yang ada di dalam hati dan fikiran mereka. Segala kerisauan, segala kesusahan yang berada di dalam kehidupan mereka. Wa kullu sa'ah yatanasa wa yatakallaf ad-dhahk. Ini setiap saat, setiap waktu dan keadaan mereka cuba untuk nak ketawa dan cuba untuk nak menunjukkan kepada orang lain yang mereka ini gembira, yang nak menunjukkan bahawa mereka ini dalam keadaan yang senang dan sebagainya. Duduk dalam pergi show-show yang menyebabkan kita gembira ataupun ketawa dan sebagainya, akan tetapi pada hakikatnya tidak ada kegembiraan, waliyadzubillah. Kemudian tak cukup dengan itu, kadang-kadang dia akan cuba bergembira dengan perkara-perkara yang haram, mendengar daripada alat-alat muzik yang haram, ataupun hadir berjoget sana joget sini, ataupun mixing freely kat sana dan sini, lelaki dengan perempuan, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Cuba untuk mencari ketenangan, cuba untuk mencari kegembiraan, tapi di situ tempat itu menambahkan kegelisahan mereka, tempat itu menambahkan kesedihan, menambahkan kemurungan, menambahkan stres yang sudah ada dalam diri mereka. La ilaha illallah. Dan kadang-kadang tak cukup itu, diorang cuba pula untuk ambil perkara-perkara yang akan menghilangkan akal fikiran mereka, nak hilangkan stres. Yang cuba yang ni tak cukup, certain extent rasa macam tak puas, ni dah pernah try, okey khalas, kita cuba pula hilangkan akal fikiran. Yang mana orang yang berakal tidak akan menyebabkan akal fikirannya hilang. Ini bukan tanda orang yang berakal. Orang yang berakal akan cuba menjaga daripada akal fikirannya. Akan tetapi orang yang tidak berakal adalah orang yang cuba untuk menghilangkan akalnya. Ini merupakan tanda-tanda orang yang gagal dalam kehidupan, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Cuba untuk nak hilangkan perasaan ataupun kawalan diri. Mulalah ambil daripada dadah, ambil daripada minuman keras dan sebagainya, waliyadzubillah. Lepas tu bila dia sedar balik, problem come back. Khalas, bila dah sedar tu bukanlah hilang dia punya problem tu masih datang, ataupun kadang-kadang problem tu bertambah lagi, waliyadzubillah. Kemudian dia ambil dadah, minum daripada minum keras kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat dan sebagainya. Akan tetapi problem keep on coming back dan tak hilang, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala.
La ilaha illallah. Naam. Cuba untuk mencari daripada kegembiraan, cuba untuk mencari daripada ketenangan dalam hidup, akan tetapi mereka tidak dapat berjumpa dengan ketenangan tersebut kerana ketenangan hanyalah berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu hanya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka pada hakikatnya itu hanyalah khayalan. Kegembiraan yang mereka tunjukkan, yang mereka pamerkan, yang mana waliyadzubillah banyak daripada orang-orang Islam juga kadang terpesong daripada jalan yang lurus, tertipu dengan apa yang dipamerkan oleh orang-orang kafir, menunjukkan mereka ini berada dalam kegembiraan dengan apa yang mereka lakukan, sedangkan pada hakikatnya mereka berada dalam kesedihan, mereka berada dalam kemurungan. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Nah, dan kalau kita tengok betul-betul apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin daripada kelazatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini kita dapat meletakkan dahi kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang agung yang tidak dapat diketahui nikmat tersebut kecuali orang-orang yang tidak pernah dapat nikmat tersebut. Ini orang-orang kafir yang belum pernah cuba untuk meletakkan tempat yang paling mulia daripada anggota badannya, iaitu dahinya itu. Apabila dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan rasa akan ketenangan, akan rasa bahawa yang ini aku bersujud kepada zat yang mampu untuk memberikan aku segala-galanya, zat yang mampu untuk memberikan aku ketenangan, zat yang mampu untuk memberikan aku kesenangan, zat yang mampu untuk memberikan aku kebahagiaan, zat yang akan mampu, yang berkuasa untuk memberikan segala-gala yang diperlukan oleh makhluk ciptaannya Subhanahu wa ta'ala. Maka satu saat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dibuka pintu kelazatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan dapat dibandingkan dengan kelazatan seluruh orang-orang yang mengambil daripada kelazatan dunia ini. Yani apa perkara yang dilakukan oleh orang kafir daripada kelazatan yang mana ianya melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama kelazatan itu kalau nak dibandingkan dengan satu saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelazatan yang Allah berikan itu merupakan satu pemberian yang besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat-nikmat yang agung yang tidak mampu dibayar dengan jutaan ringgit, bahkan bilion ringgit, bahkan apa-apa currency pun yang mampu dibayar untuk mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam ini, maka tidak akan dapat dibandingkan apa-apa pun berbanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti daripada hidayah petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dhikri, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, daripada Islam, daripada iman, daripada sunnahnya Rasulullah, daripada Al-Quran dan sebagainya, maka mereka akan hidup dalam kehidupan yang penuh stres, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penuh dengan tertekan dan sebagainya. Wa in ra'aitahu, walaupun kita tengok dia nampak macam happy, walaupun kita tengok dia nampak macam segala-galanya ada pada mereka, akan tetapi dalam diri mereka ini terdapat macam disempit, yakni ada kemurungan, ada stres, ada pelbagai-bagai masalah. Sebab apa? Sebab kunci kepada masalah mereka itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan ketenangan sewaktu berzikir ini merupakan salah satu nikmat yang dipercepatkan Allah daripada kenikmatan syurga. Kenikmatan berzikir ini, kenikmatan yang kita dapat rasa sewaktu berzikir apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut, yang ini merupakan satu nikmat yang dipercepatkan Allah, antara nikmat-nikmat syurga yang dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kerana disebutkan seperti mana kita di dunia ini kita perlukan oksigen, yang ini kita akan bernafas 24 jam every second kita, yang ini
setiap masa kita akan tarik nafas dan hembus dan sebagainya. Begitu juga di syurga. Di syurga kita punya nafas kita tu berzikir. Kita tak akan berhenti daripada berzikir, kerana itu merupakan salah satu nikmat yang akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga. La ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Naam. Maka setiap orang yang mencari kenikmatan, kelazatan, kegembiraan, ketenangan dengan perkara-perkara yang melalaikan ataupun perkara-perkara yang haram di dunia ini, maka kita akan mengatakan kepada mereka itu merupakan cara yang salah untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada diri sendiri. Naam. Dan terkadang mereka ini menjadi sangat stres, sangat tertekan, sehingga ada yang ingin membunuh diri. Sehingga ada di antara mereka ingin membunuh diri. Dan kalau kita tengok nisbah orang-orang ingin membunuh diri di kalangan orang Islam ataupun di negara-negara Islam ini sangat sikit dan tak boleh nak dibandingkan dengan nisbah orang-orang yang membunuh diri di negara-negara orang yang bukan Islam. Dengan yang ini banyak, walaupun kalau kita tengok orang-orang Islam jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni orang-orang Islam sedih untuk diperkatakan, yang ni tak payah tengok orang lah, kita tengok diri kita sendiri. Yang ni berapa banyak amalan kita, yang ni, dan amalan kita yang sedikit ni pun banyak dengan kekurangan dan sebagainya. Walaupun orang-orang Islam jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah hubungannya bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kurang berzikir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menunaikan hak-hak yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri mereka, kurang ketenangan dalam hati mereka. Akan tetapi kita masih dapati bahawa orang-orang Islam tidak nisbah, yakni golongan mereka itu sangat sikit yang sampai ke tahap ingin membunuh diri. Akan tetapi daripada orang-orang yang bukan Islam sungguh tinggi dia punya nisbah, dia punya bilangan yang membunuh diri. Dan bukan hanya mereka ini banyak membunuh diri, tapi bilangan mereka itu sangat banyak sampai diadakan tempat untuk bunuh diri. Yang ini punya ramai dekat setengah-setengah negara ini yang bunuh diri, sampai apa, khalas dia kata aku buat tempat untuk, kalau kau nak bunuh diri, aku buat tempat yang khas untuk kamu nak bunuh diri. Kemudian kamu boleh pilih pula nak bunuh diri cara apa, cara elektrik chair ke, ataupun dengan ditembak ke, dengan apa ke dan sebagainya. Kan tetapi kalau kamu nak pergi tempat-tempat macam ni, kamu kena bayar, bayar duit untuk dibunuh. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Nak menunjukkan bahawa diorang ni bukanlah orang-orang miskin, yakni stres yang mereka hadapi dalam kehidupan itu sehingga menyebabkan mereka ingin bunuh diri, bukan kerana mereka tak ada duit. Mereka ada duit. Bukan kerana mereka ini ada sakit yang sangat teruk sehingga menyebabkan mereka nak bunuh diri dan sebagainya. Tak. Tapi disebabkan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, disebabkan yakni tertekan dengan kehidupan stres dan sebagainya, maka mereka membunuh diri, memilih untuk membunuh diri. Sehingga disebutkan bahawa ada setengah-setengah di negara-negara barat, yakni orang-orang kaya, yakni kaya bukan yang sikit-sikit punya kaya, yakni terkadang mereka sendiri ada bangunan-bangunan yang tinggi milik mereka dan sebagainya, akan tetapi dia orang panjat naik tingkat yang tertinggi dan kemudian campak diri mereka untuk bunuh diri. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka kekayaan yang mereka ada itu tidak dapat menghilangkan stres yang ada di dalam fikiran mereka. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Tak ada ketenangan. Maka ketenangan yang hakiki itu hanyalah bagi mereka-mereka yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sentiasa menyibukkan diri mereka dalam ketaatan, maka di dalam pada mereka lah datangnya ketenangan. La ilaha illallah. Dan pada orang kafir ni tak ada apa-apa ketenangan, tidak ada apa-apa kebahagiaan, tidak ada apa-apa kejayaan. Walaupun kita nampak pada segi zahirnya mereka ada segala-galanya, walaupun pada segi zahirnya mereka tu ada ni, ada tu, ada ni, diorang claim diorang ada ni, ada tu dan sebagainya, akan tetapi itu hanya secara zahir. Secara batinnya kekayaan dalam ketenangan ini hanyalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka tahu yang mereka ini berada dalam masalah. Mereka tahu keadaan mereka ni merosot, akan tetapi diorang nak ajak orang lain pun jadi macam mereka juga. Mereka permainkan orang lain, menyebabkan kerosakan di tempat orang lain, menyebabkan pembunuhan di tempat orang. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Mereka tak kisah dengan akhlak, mereka tak kisah dengan adab,
dan mereka ajarkan kepada orang lain pula tentang adab dan akhlak ini tak penting dan sebagainya, sehingga kita orang-orang Islam ini diambil adab, diambil akhlak daripada anak-anak kita melalui keterikutan mereka terhadap orang-orang kafir, ataupun kecenderungan mereka itu terhadap orang-orang yang bukan Islam, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Maka hakikatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak daripada mereka bukan hanya telah merosot keadaan mereka, akan tetapi hampir-hampir kehilangan sifat kemanusiaan mereka, sehingga tak ada sifat kemanusiaan itu dah tak ada dalam diri mereka. Hanya yang ada hanyalah daripada segi material, ada pekerjaan yang bagus, ada sertifikat yang bagus, ada gaji yang bagus, ada rumah yang baik dan sebagainya, akan tetapi sifat kemanusiaan itu dah hilang daripada mereka, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Dan hubungan sesama manusia pun makin lama makin merosot, disebabkan hati dipenuhi dengan perkara-perkara yang kotor daripada dunia ini. La ilaha illallah. Dan hanya perkara yang dapat mengubati daripada penyakit-penyakit manusia zaman ini hanyalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya apa yang dibawa oleh para nabi, hanya apa yang ditetapkan sebagai user manual book untuk manusia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah SAW. Hanya itu sahajalah yang dapat membaiki daripada keadaan manusia. Apabila manusia itu menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan manual book yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan manual book yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut manual book tu, insya-Allah kita punya gadget ini, kita punya tubuh badan, kita punya akal, kita punya mata, kita punya telinga ni semua akan berfungsi dengan baik. Akan tetapi kalau kita melanggari daripada manual book, maka ianya akan hancur, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada orang-orang yang mengambil iktibar, ambil peringatan daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada ilmu-ilmu orang-orang salih daripada zaman Rasulullah sehinggalah ke zaman ini. Kita ambil pengajaran daripada apa yang disampaikan, dan kita hanya menganggap apa yang datang daripada Allah itulah yang terbaik. Kita meyakini bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itulah yang terbaik untuk diri kita, terbaik untuk ahli keluarga kita, untuk anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan hubungan kita bersama Allah dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu hari kita akan dibangkitkan di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama orang-orang salih. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami'a khairati dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.